Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kami hadir ke Masjid Qaryah Pangkalan Kakap, masjid bersejarah ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyelongkar sedikit sejarah dan kisah-kisah lama Masjid Pangkalan Kakap ini. Jadi tanpa membuang masa, saya memperkenalkan bersama dengan kita pada hari ini ialah Tok Imam Besar Masjid Pangkalan Kakap, Tuan Haji Abbas bin Haji Osman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat no? Sihat. Ingat kata berbalik pada umrah. Baru balik dah umrah baru seminggu. Alhamdulillah, syukur. Jadi sebenarnya bersama kita tadi ni juga ada Tok Bilal Haji Syuib. Jadi ada urusan di Sungai Petani. Jadi beliau tak dapat bersama-sama dengan kita. Antara jawatankuasa masjid yang lain adalah Tok Bilal Cik Husin bin Cik Awang dan Tok Siak Cik Fairul Anwar Mansur. Juga tak dapat bersama dengan kita sebab ada urusan kerja yang lain. Jadi sekali lagi, kami dari Media TV, KJHS TV, SMK K Johari mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Abbas sebab sudi meluangkan masa pada hari ini untuk sama-sama mengkongsi maklumat dengan audien di luar sana berkaitan dengan Masjid Pangkalan Kakap. Jadi soalan pertama saya tahu ialah kan, Ustaz memang asal dari Pangkalan Kakap ke ataupun, dan kalau dah dari sini berapa lama dah berada di kawasan kampung Pangkalan Kakap ni Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Abbas bin Haji Osman. Asal kampung saya, tempat lahir saya iaitu Kampung Pasir Hitam, Langkawi. Saya datang dan duduk di Pangkalan Kakap ini pada tahun 2011. Dan masa itu saya masih bekerja dalam Kor Agama Angkatan Tentera ataupun dikenali dengan Kagat. Jadi pada tahun 2011 saya mula duduk di sini. Saya beli tanah di sini pada tahun 2010. Jadi begitulah sedikit sebanyak. Dah 13 tahun lah. Ya, 13 tahun. Asal dari Langkawi no? Ya, asal Langkawi. Mana orang hijrah tapi diiktiraf di Pangkalan Kakap, sehingga diangkat darjat Allah Ta'ala ni di kawasan Pangkalan Kakap ni sebagai Tok Imam Besar di sini. Bukan calang-calang orang lah maksudnya. Bukan senang orang luar ni nak diiktiraf di satu tempat. Jadi dah 10 tahun, 13 tahun Ustaz di sini ni. Waktu Ustaz main sini ni, Ustaz pernah dengar tak asal-usul tentang Pangkalan Kakap ni? Lepas tu pada waktu dulu ni pedagang-pedagang, pengkalan-pengkalan, pelabuhan, pedagang semua main kot ni. Ustaz pernah dengar tak sebelum tu dan semasa di sini? Semasa saya menjawat imam 2016 awal tahun, di waktu itu maka pertama mulanya maka saya didedahkan dengan benda-benda yang sejarah ni lah. Oleh kerana daripada budak-budak sekolah dalam tingkatan 4 untuk ambil PMR ke. PMR pada waktu itu mereka akan banyaklah yang mai sini yang tanya berkaitan dengan masjid untuk silibus mereka lah. Jadi bermula daripada tu, kemudian dengan orang kata TV3, TV Hijrah apa semua duk mai buat penggambaran. Di kala itu saya pun ambil tahulah tentang berkaitan dengan sejarah masjid ataupun persekitaran Pangkalan Kakap ini. Jadi adalah saya berjumpa dengan almarhum
Datuk Wan pakar sejarah Kedah dengan dan hubung kait dengan apa Jabatan Warisan, dan daripada itulah saya ambil cerita-cerita tu dan digarapkan, dihimpunkan untuk orang kata yang pertama sekali untuk anak-anak kita. Anak-anak yang mai daripada Yan, daripada Semeling, daripada Merata lah, untuk nak tanya perihal masjid lama Penggalan Kakap. Jadi bermula daripada itulah sedikit sebanyak saya himpunkan apa-apa yang berkaitan dengan masjid ni. Maksud kata daripada orang duk mai tanya ustaz tu, ustaz jadi rasa perlu tahu dan ustaz pun mengkaji secara lebih mendalam. Ya, ya. Oh, hebat. Sehingga pergi jumpa dengan orang-orang ustaz-ustaz, orang lama tentang Penggalan Kakap ni. Dan saya ambil juga cerita ni daripada orang lama di masjid ni yang jadi jawatankuasa lama di sini. Iaitu dikenali dengan nama Pak Langcin. Dia nama sebenarnya nama Haji Hashim Abdul. Oi, dia ada jawatan dalam masjid kita. Dia sekarang tak ada dah. Dia tak ada jawatan dah sekarang, tapi dia dulu dia pegang jawatan di masjid ni daripada tu Imam Haji Ishaq dulu, ataupun dikenali dengan Cak. Lebih kurang 25 tahun kot dia pegang jawatan sebagai timbalan pengerusi. Jadi cerita daripada sikit, daripada Datuk Wan sikit, almarhum Datuk Wan pakar sejarah Kedah kan. Kemudian itulah daripada Jabatan Warisan, dan kita carilah sejarah-sejarah tu, makalah-makalah, adalah buku-buku yang dekat saya tu, jadi duk baca yang tu lah sebagai untuk jawapan untuk ditanya oleh masyarakat setempat dan daripada lawatan orang luar, daripada berbagai-bagai persatuan lah yang datang daripada Selangor, datang daripada Perak, apa semua. Jadi yang tu lah. Dan dengar cerita juga kata masjid ni adalah anak angkat apa muzium negeri. Betul atau tidak? Ya, betul. Anak angkat daripada Jabatan Warisan. Oh, Jabatan Warisan. jadi sepanjang jadi anak angkat ni, apa yang mereka bantu, apa yang mereka buat, apa yang mereka tolong, apa masjid Penggalan Kakap? Yang kami dapat pertolongan istimewa sekali masjid lama Penggalan Kakap. Ya, mereka akan bagi dana, dan kalau kerosakan, dan masjid ni sejak saya jadi daripada imam 2016 telah 2 kali pembaikan. Pembaikan masjid ni, iaitu antaranya tukar bumbung yang rosak, kemudian adalah lagi dan bubuh cat lain apa ni semua. Dan sekarang pun saya dah hantar surat kepada Jabatan Warisan. Kita masih tunggu lagi pembaikan untuk kali ketiga ataupun mungkin kali keempat untuk bumbung yang pecah. Ni yang bangunan belakang ni. Ya. Ada peruntukan tu semua daripada muzium. Peruntukan daripada Jabatan Warisan. Jabatan Warisan. Ya. Kita di sini terima lah. Kita di sini terima lah sebagai ni. Jadi kalau kata gitu, maksudnya asal usul bila Jabatan Warisan sendiri yang mengambil berat tentang Masjid Penggalan Kakap ni, Ustaz, bermakna kata ada sejarah-sejarah yang unik tentang masjid ni. Kalau Ustaz tak kisah, Ustaz boleh kongsi sikit apa sejarah lama yang menyebabkan Jabatan Warisan tu begitu tertarik sampai jadikan Masjid Penggalan Kakap ni sebagai anak angkat dia pun. Dengar kata sultan lah apa mai duk melawat wali-wali dari Gunung Jerai turun mau, dengar cerita lah saya pun. Masjid Penggalan Kakap ini masjid lama, masjid ada setengah pendapat kata masjid Kedah tua, dan dibaik pulih dan berbagai-bagai lagi lah. Tetapi yang ditulis dalam sejarah, Masjid Penggalan Kakap ini dibina pada tahun 1800, iaitu yang dibaik pulih oleh Tokman Tukang atas arahan Haji Mat Saleh. Haji Mat Saleh dikatakan sebagai hulu balang Sultan Kedah di waktu itu, dan dia duduk di sini, dan arahan daripada Haji Mat Saleh lah kepada Tokman Tukang tu untuk baik pulih masjid ni. Memanglah masjid ni memang menjadi, diceritakan bahawa tempat persinggahan Sultan Abdul Hamid, Raja Kedah yang ke-26 kalau saya tak silap. Sultan Abdul Hamid selalu dia akan singgah sini, semayang sini,
dia akan dikatakan bahawa kapal yang bawa Tuanku Sultan Abdul Hamid akan singgah dekat Tanjung Dawai. Okey. Kemudian dia akan naiklah apa kita kata Peru untuk sampai ke masjid Pengkalan Kakak. Dan asal daripada Pengkalan Kakak tu pun kakak yang bermaksud kalau kita panggil lah Peru lah, tapi orang dulu dia panggil kakak. Kakak tu Peru iaitu satu macam produk pokok lepas tebuk-tebuk tu jadi besar lah, panjang dia. Itulah yang dikatakan kakak tu. Yang dikatakan kakak. Kakak is a Peru. Kita boleh panggil Peru lah. Ya. Jadi maksudnya di sini ada pelabuhan lah, maksudnya dah main dengan kakak dengan Peru tu main tak main. Dulu dikatakan sungai ni luas dulu. Ayak masin pun masuk, boleh naik sampai sini sebelum sebelah masjid ni. Sebelah apa kita ni sungai ni memang luas dulu. Dia sebelum ada tanduk lagi apa semua, ayak masin pun naik sampai ni sini dulu memang luas lah. Ada kaitan tak dengan pelabuhan yang dekat Sungai Batu? Sungai Batu ada lah kaitan sikit-sikit. Kalau cerita daripada Datuk Wan, pakar sejarah Kedah, dia kata ada hubung kait. Dan masjid ini pun ada hubung kait dengan, kalau kita nak pergi lebih jauh lagi, iaitu ada hubung kait dengan Syekh Abdullah Khumairi yang mengislamkan Merung Mahawangsa apa semua. Jadi masjid ni dia ada hubung kait sikit daripada cerita-cerita tu lah, yang mana pintunya menghadap kepada Gunung Jerai apa semua tu. Mana dia menjadi tempat persinggahan utama Sultan. Tempat persinggahan utama Sultan dan tempat persinggahan pedagang-pedagang daripada Arab dan Aceh ke sini ni. Ke sini dulu. Kalau kata dia singgah, kalau lah kata dengar cerita tu, singgah tu majlis dengan orang kampung ke apa ke, ataupun duduk berehat ke, duduk buat apa? Mereka singgah untuk semayang, dan adalah majlis-majlis di samping mereka menyampaikan dakwah kepada sini. Bukan kata mereka hanya singgah sini, tetapi dakwah mereka berjalan, orang kata merata lah, sampai Kuala Muda apa semua. Tapi tempat utama yang mereka singgah dulu adalah Masjid Pengkalan Kakak. Dan Masjid Pengkalan Kakak ni dulunya orang daripada Semeling, Bujang, ke mana hala semua akan mai semayang Jumaat di pos sini. Ada yang kata yang ceritanya berjalan kaki daripada pagi, contoh pada hari Jumaat, untuk semata-mata nak mai semayang Jumaat di sini. Ada yang daripada Bidung mai dengan Peru juga untuk nak mai semayang Jumaat sini. Sebab ada Sultan. Sebab ada pusat lah, jadi pusat. Ya. Menarik. Maknanya Masjid Pengkalan Kakak ni seolah menjadi pusat kepada Kuala Mudayan ni. Boleh pakai perkataan tu? Boleh pakai gitu. Boleh kan? Maknanya semua pedagang, semua pendakwah sultan-sultan datang ke sini, berkumpul di sini, dan mereka akan bertempiaran. Boleh bertempiaran, bergerak. Ya. Satu Kuala Mudayan. Hebat. Maknanya Masjid Pengkalan Kakak yang selama ni ramai orang tak apa tahu. Ni sebenarnya orang tak apa tahu ni. Masjid Pengkalan Kakak ni. Ini pun diinspirasikan oleh tuan ketua kami, orang Melaka. Ya. Orang Melaka, tapi dia yang menyelongkap tentang Masjid Pengkalan Kakak ni. Tu yang kami akhirnya kami nyemai hari ni untuk jumpa dengan Ustaz. Ada bila dengar keterangan daripada Ustaz ni, Ustaz Abbas jelas dengan jelasnya bahawa masjid ni menjadi pusat. Tapi kalau mengikut daripada apa yang pakar sejarah Kedah, iaitu Datuk Wan Syamsuddin, dia menyatakan bahawa masjid ni lebih tua lagi daripada, nak berbanding dengan Melaka, dia lebih tua lagi. Cuma kata tapak tu dibangunkan balik oleh penghulu Haji Mat Saleh yang dikatakan hulu balang daripada Kesultanan Kedah dulu. Penghulu sini lah maksudnya. Penghulu sini. Dan oleh kerana dia hulu balang, maka daripada cerita itulah yang Sultan Abdul Hamid bila dia nak mai ke Kuala Muda, dikatakan di Kuala Muda ada pusat pemerintahan Kedah tua dulu. Jadi sebelum nak pergi sana, dan nyatakan lagi bahawa isteri kepada Sultan Abdul Hamid pun ada di Kuala Muda.
Jadi sebelum sampai di Kuala Muda, dia akan singgah dulu sini. Dia akan berehat dululah di masjid istimewa pada hari Jumaat. Dia akan singgah semayang. Dan adalah tempat yang dinyatakan bahawa Sultan Abdul Hamid selalu bersandar lah apa semua tu. Dalam masjid ni? Dalam masjid ni. InsyaAllah nanti kita akan tengok dalam ni. Kita akan bersama Ustaz masuk dalam ni. Jadi soalan terakhir lah, Allah. Saya rasa ada apa ya Ustaz yang Ustaz nak kongsi dengan kita punya audien pada hari ni tentang masjid ni ke atau sejarah tu? Sebab melalui pembacaan saya dengan kawan-kawan saya ni, Sultan Kedah yang pertama memeluk Islam ialah Sultan Muzaffar Shah I. Mangkat pada 13 Safar 575 Hijrah 1179 Masihi. Tahun ni, waktu ni Masjid Bala Kakap tak ada lagi lah. Yang merupakan Sultan Kedah yang ke-9, ulama yang membesarkan baginda dan pembesar-pembesar, termasuklah ya Syekh Abdullah Al-Khumairi yang Ustaz Abbas sebut tadi ni. Ni ada dalam kertas tapi Ustaz Abbas sebut awal lagi. Maknanya pengetahuan Ustaz Abbas tu melangkaui apa yang ada dalam kertas ni. Dia hebat. Maknanya maklumat yang ada pada Ustaz ni sangat valid dengan apa yang kita baca, yang ada di museum, ada di Google dan sebagainya. Bermaksud kata Ustaz dah arif dan katam dan maklumat-maklumat tentang Masjid Perkara Kakak ni. Ni bukan puji, ni boleh lah sikit-sikit. Mana semua dah ada pada Ustaz. Jadi alhamdulillah. Lepas tu kalau nah di sini ada sebut tentang Gunung Jerai. Dengar cerita kata ada wali-wali turun dari Gunung Jerai. Dengar cerita. Kau lah Ustaz boleh kongsi betul tak betul cerita tu? Berdasarkan cerita tu yang saya dapat dari Datuk Wan lah, apa yang dia cerita, memanglah masjid ni menjadi tempat orang kata persinggahan wali-wali dahulu daripada Gunung Jerai. Dan begitulah diceritakan bahawa Syekh Abdullah Khumairi pun pernah hadir ke sini. Banyak dia daripada pedagang-pedagang Islam daripada Aceh, daripada Yaman, dan kebetulan Syekh Abdullah Khumairi pun dinyatakan berita yang sahih daripada Yaman. Daripada Yaman. Dia belajar di sana. Ke asal usul sana? Dia asal usul sana. Dan dia kalau mengikutnya diarahkan oleh kerajaan Bani Umayyah, ada kata Abbasiyah, untuk datang untuk nak menyampaikan dakwah di Kedah ini, yang dipanggil dahulu dengan kita panggil Kedah, dulu panggil apa? Kadar apa semua tu. Jadi begitulah apa yang saya dapat lah. Jadi alhamdulillah banyak maklumat, banyak cerita yang kita dapat tahu pada hari ini daripada Tuan Haji Abbas kita. Kan banyak maklumat. Cerita tu pun nampak macam valid. Sama dengan apa yang kita baca di luar sana tu. Jadi bila main jumpa orang hak betul ni, dia jadi benda yang betul. Sekali lagi, ada lagi apa yang Ustaz ada apa lagi, tiba-tiba Ustaz tu teringat ke apa ke? Kenapa? Saya rasa yang tu je aku untuk ni, untuk masjid ni. Dan kalau kita tengok seni bina dia pun, dia lain daripada yang lain, yang mana bumbungnya yang walaupun dah 3 kali dah buat pembaharuan, pembaikan, tetapi kita masih kekal lagi, Jabatan Warisan masih kekal lagi dengan atapnya daripada tanah merah, tanah liat. Bumbung tu? Bumbung dia. Cuma ada sehari kita masuk tengok ada pecah sikit-sikit. Kemudian adalah, dan dulu masjid ni saya bawa jemaah buat sembahyang asar dengan sembahyang zuhur. Ni dalam? Ya, dalam. Last sembahyang ni lah. Last sembahyang 2018 kalau saya tak silap, sebelum berCovid 2018. Yang di Masjid Lama dengan masjid yang sekarang, masjid ini dibina pada tahun 1964, masjid yang kita berada sekarang. Tapi masjid tu lain, aura dia tu lain. Sebab mungkin orang kata dibina atas
wakaf orang kampung dulu, ada yang bagi beras sebudi, bagi padi sebudi apa semua. Jadi kutip hasil daripada benda-benda yang halal, benda yang terbaik di zaman dulu. Jadi itulah orang kata ussisa ala taqwa ni, dibina atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong soal sikit. Panggil orang sikit. Seorang sikit. Soal sikit lah ni terbinanya masjid kat belakang kita ni. Ya, Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Abad. Sebenarnya nak hubung Ustaz Abad ni dah sebulan yang lalu. Tapi waktu tu waktu tu Ustaz Abad tak ada. Ustaz Abad pergi umrah. Jadi kita cuba untuk mengungi dan cuba buat benda ni. Akhirnya hari ni kita pun dapat berjumpa pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Tuan Haji Abbas bin Haji Osman selaku imam pertama, imam satu Masjid Perkara Kakak ni. Saya mewakili daripada Tuan Ketua, Tuan Jiran dan warga SMK Kedah Halim mengucapkan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah selepas ni kita akan melawat dalam tu. Cikgu Azman, Cikgu Roslan dengan Cikgu Zali akan bawa kita semua masuk dalam program, insyaAllah. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kamu jangan amat lu lah. Kamu jalan. Ini kita punya dulu kita akan dikirimkan lah. Serangan lah. Ya, tak pegang. Saya nak pegang tak apa, saya. Mula pakai. Kalau Ustaz nak tentang apa sikit dalam ni. Ni pintu masuk tak ni? Dari dulu kan sampai kan baru? Ni pintu masuk daripada dulu lagi. Dan kolong sama lah. Sekolah asal? Kolong ni pasal. Kolong asal semua di plaster tadi, dibuat tadi, pembaikan dia. Ni lah apa kolong lah. Pintu masuk sebelah sini. Ustaz nak wakil mana? Inilah apa masjid Dama Perkenalan Kakak yang dulunya itu plaster dia tu diplaster oleh orang kata putih tu. Dulu. Dulu. Lah ni tak ada lah. Lah ni tak ada. Lah ni masih ni ada, kalau kita basuh, kalau kita guna water jet dia akan keluar. Keluar macam putih keluar. Dulu mata gendang tu tak ada situ lah asalnya. Dan kayu pun semua masih asli lagi, cuma ditukar ada dalam 3-4 batang aja dari kayu yang rupa masjid ni sama macam masjid dekat untuk dekat dengan tempat yang letak di semua zaman. Saya pergi tahun 2011 waktu tu satu bukit berpasir, kita nak kata gunung ke bukit lah, tahun saya angin kuat, dia tiup apa semua pasir tu jadi timbul dalam masjid. Speed. Berdasarkan masjid tu dibina pada zaman Sultan Ahmad Al-Fatih. JP Romo ni tak nak masuk ke bawah. Kontraktor yang sama orang yang awak? Pasal kontraktor tu pelik tu dan pelik tu. Betul kan? Cuma doa dia isi ni.
Ini merah kan. Yang ni mihrab. Dan yang ni dipanggil ni lah. Nah. Tapi bukan model lain. Assalamualaikum. Dan yang ni sebenarnya ni nak kita khutbah lah. Ini pun asal. Ada tempat sandak Sultan Sanam kan? Tempat sultan untuk sandang. Dulu apabila kita naik ya, kita nak berusaha. Kat sini. Kita ambil pun dia katakan seorang ulama. Kita sultan kena jalan. Tak buat lah. Tak kita dalam. Tak buat lah. Ni memang seni bina asal dari usul dia. Yang ni seni bina asal daripada dulu. Cuma kita letak berapa batang kayu ya. Tapi kebanyakan kayu semua boleh kata asal dari ni. Lapikan tu lah. Dalam bukan umur dia sangat. Dia asal dah ikan air. Ada jual ni, atap. Atap Dan dari lihat ni, atap dia tu dia pun tak guna lah apa atap tu. Jadi saya pergi minta. Saya kata ni dia tanya nak buat apa, dia kata untuk nak masjid, dia tambah dia jual atap. Dia ada semua bagus. Pintu ada? Pintu dia ada 3. Tiga. Ya. Sekali-sekali ni 100 200 lah. Itu asap banyak orang lain. Waktu tu Semai masa pembaikan masjid sana, raya ke apa Jumaat ke, semua di sini. Dekat 300 ke atas boleh. Tapi syaratnya kita kena susun. Pergi duduk apa-apa. Kalau duduk macam duduk senggang-senggang tu memang tak ni ya. tiga tu. Nampak? Apa tu? Nampak dia kecil tapi kalau sembahyang Jumaat main raya tu saya susun bagi apa-apa. Boleh. Dengan sembahyang dekat apa koridor lagi. Tiga betul. Nak ni. Boleh. Boleh buat. Lah kita lagi jari tu. Aduh. Ini dah. Tak boleh. Ni. Cian. Ni boleh keluar. Dah 300 ni kat luar ni. Dengan Belakang mana tak? ya. Belakang. Belakang tu depan lah. Ada. Oi. Dah tak masalah. Belakang ni tempat letak gendang dulu. Dan tanah kubak ni pun tanah kubak tertua lah. Dia dah tamun 2 ke 8 lapis dah, memang lapis pertama. Memang 3 lapis lah. Allah. Kalau dari maklumat daripada Datuk Wan, dia kata ulama-ulama lah pun semua dengan Pulau Balang dulu apa semua tak lebih, ini lebih daripada 10 orang yang ada di sini. Dia lapis pertama lah. Lapis-lapis pertama. Adakah tempat masjid baru itu adalah atas kubur? Ya. Ya. Di
sana yang kurang fisik. Itu pada tinggi. Dia tambun. Dia lapis ketiga untuk buat. Dia korek saya jumpa. Bila jumpa tu Banyak mesin. Allah. Banyak. Ada yang kain tu duk masa duk gulung elok, kain Kapan tu? kain kapan. Tak terjah kopi. Allah Akbar. Special lah. Itu simpan balik di sini lah. Simpan balik lah. Dah bila kita jumpa kita injek balik lah. Kita ambil lah. Special tu. Kalau tak ada jejak pun. Kapan dengan jasad tu dah itu. Kita pergi belah sana. Untuk macam ada situ belah. Tak sana ada batu. Batu tanda. Jom kita tak. Batu macam ada. Sekarang ni mungkin main tengok nanti lah. Dulu saya benci. Sebab kalau kita biar macam ni, dia tak umum. Kau kata, Syekh sini lebih bagus. Nanti kita khurafat ni. Batu ni yang baca yang dekat pameran sekolah ni. Wah, penting. Masjid Lama Pekalang Cakap dibina sekitar tahun 1800. Ada Ramli tu. Batu apa ni lah? Batu tanah. Dia apa? Itu pengenalan. Kenalan. Pengenalan. Tapi lebih kalau saya senang ada keluar. Kita bukan perkara ini itu orang ini. Oh. Bukan 1800. Bukan kepada Tok Wan. Dia kata dia dengar daripada yang lain yang lebih tua dia. Dia kata kalau bukan Melaka tu ni kata dia lebih tua dia. Itu tak lebih kita lebih Yang pada pelabuhan. Dalam buku Salatus Salatin. Ya. Salatus Salatin. Dia memang bermula di sini. Saya terus sampai ke itu. Dia diislamkan Sultan Mansur Shah tu oleh Syekh Al-Husain Kumairi Abdullah Kumairi tu. Dia dihantar oleh kerajaan mungkin Abbasiyah dengan Umayyah tu. Saya rasa lepas Umayyah tu Abbasiyah. Waktu tu apa nama pendakwah keluar pusat kedua dunia untuk pendakwah di Nusantara ni kan. Saya baca Salatus Salatin tu. Ada buku tu. Mana tu? Apa yang dicerita oleh MB tu? MB dia ambil sejarah. Dia soal sains. Tak mahu kita boleh tengok sana. Hidung pendidikan dia tak nampak dia nak tengok semua. Kenapa nak Tok Syekh boleh nampak di sini? Nampak tadi betul nak padam. Betul lah. Dia punya padam Tok Syekh. Okey, jadi kata-kata terakhir. Dan lagi apa kata terakhir untuk apa Tanam? Jelas. Kata-kata terakhir sebelum kita beransur ni. Tak nak kata apa, bukan tak pada penduduk Kedah dan Malaysia ni lah. Dan sahaja kita akan masuk ke dalam media dan YouTube. Inilah orang kata cerita daripada Masjid Kebanan Kakak yang orang kata ada hubungan dengan kerajaan Kedah tua dahulu, dan inilah orang kata sejarah-sejarah yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara. Sejarahnya bermulanya dakwah Islam di Malaysia ni daripada Tok Wan adalah bermula daripada Kedah sebelum daripada Melaka lagi.
yang perlu kita pelihara, dan generasi yang muda kena ambil tahu benda-benda ni supaya kita tidak dilupa tentang jati diri kita ni, tapi kita sebagai orang Islam ni. Dan saya nak beritahu sikit tadi, iaitu Sultan Abdul Hamid, iaitu Sultan Kedah yang ke-25. 25. Jadi itulah Miss tahun. setahun. Orang bulan 12 ke bulan 1 tak apa. Coba sikit yang berkaitan dengan Masjid Lama Pengkalan Kakak yang terletak di Merobok. Daripada Merobok nak mai sini lebih kurang 2 km. Daripada Sungai Petani nak mai sini lebih kurang 15 km. Jadi yang kurang itu saya minta maaf lah. Yang tak ada kurangan yang tak mencapai saya minta rasa daripada diri semua tu. Baik, ada Allah yang tak ingat. sampai ke 8-nya ni kita tak ada kurang lah. Terima kasih. Ya, Saya lagi terima kasih juga kepada Cikgu Azman selaku kameraman kita, Cikgu Jalwi selaku pembantu yang hebat, dan Cikgu Roslan kurikulum sebab sama-sama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah. Okay. Terima kasih semua.